Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. So hari ini kita akan buat sedikit sharing mengenai penggunaan kabel aluminium hanya untuk kabel bersaiz sebanyak lebih besar daripada 16 mm squared sahaja. Ini semua berdasarkan beberapa finding lah masa kita tengok garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Kita akan go through garis panduan pendawaian elektrik bangunan kediaman yang dikeluarkan pada tahun 2008 oleh Suruhanjaya Tenaga. Sejarah penggunaan kabel aluminium di dalam bangunan kediaman, masalah-masalah penggunaan kabel aluminium yang bersaiz kecil ni, kelebihan aluminium berbanding kuprum, industri kabel dan adakah penggunaan aluminium masih sesuai dan selamat ya. Seperti tuan-tuan tengok di depan ni, ini adalah salah satu garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga tahun 2008. Di mana pada bahagian 5.1 telah dinyatakan bahawa untuk penggunaan pendawaian bersaiz 16 mm squared ke bawah mestilah menggunakan kuprum. Konduktor aluminium tidak dibenarkan sama sekali. So, saya duk terfikir lah, kenapa benda ni tidak dibenarkan di Malaysia lah. Banyak juga negara-negara lain yang tidak membenarkan penggunaan kabel aluminium untuk saiz-saiz yang kecil ni lah. Untuk kepengetahuan tuan-tuan semua dalam akta pada tahun 2015 telah dibuatkan satu pindaan di mana garis panduan sekala semua telah dimasukkan ke dalam akta tu lah. So akta elektrik 1990 bahagian 50E menyatakan jika sesiapa tidak mematuhi mana-mana kod, garis panduan atau arahan Suruhanjaya Tenaga yang dikeluarkan di bawah akta ini, ia adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh jika disabitkan didenda tidak melebihi RM200,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Dan ini adalah salah satu daripada banyak garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga ya. So kita kena comply lah. So hari ni tujuan kita adalah untuk memahami kenapa aluminium ini sebenarnya tidak dibenarkan lah pada penggunaan bersaiz kecil lah. Kita pergi ke sejarah lah. Sejarah sejak era elektrikal akhir 1880-an sebenarnya penggunaan aluminium adalah tidak begitu meluas 1880-an ni adalah kira permulaan elektrikal lah kan. Lepas Benjamin Franklin menjumpai elektrik tu dan banyaklah copper digunakan pada awal-awal ni So sebenarnya 95% jumlah aluminium dihasilkan selepas Perang Dunia Kedua tahun 40-an akhir 30-an awal 40-an. Okey, tapi pada asalnya aluminium yang bergrade AA1350 digunakan dalam bangunan kediaman lah, sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an. Nanti kita akan ceritakanlah apa jenis grade AA ni lah di akhir slide So kenapa aluminium banyak digunakan? Satu ialah kerana masa zaman ni lepas Perang Dunia Kedua, copper menjadi satu bahan logam yang mahal lah, sehingga mencapai 3 kali ganda harga aluminium. So it's purely economics je lah masa ni Konduktor alternatif yang murah berbanding kuprum. Sebab itulah ramai industri elektrikal pada masa ini bertukar kepada aluminium sebagai konduktor alternatif lah. So ni adalah sedikit sebanyak sejarah penggunaan kabel aluminium. Kenapa tunjuk dua? Okey, so penggunaan awal kabel aluminium bersaiz kecil ni adalah dalam bentuk dawai padat solid wire, bukan macam kabel copper sekarang ni 1.5 ke 25 dia stranded kan, ada banyak helaian kan dalam tu. Yang dulu-dulu dia pakai yang bersaiz kecil ni kebanyakan solid wire. Nanti kita tengok gambar. Okey, banyak masalah yang timbul sebenarnya seperti kebakaran disebabkan kegagalan aluminium bersaiz kecil ni pada sambungan atau tamatan kabel lah. So a lot to do with workmanship lah. Dan juga kesediaan alat-alatan lain pada masa itulah. Walau bagaimanapun,
sampailah ke masa ni setengah negara masih lagi membenarkan aluminium bersaiz kecil digunakan dalam kediaman seperti Amerika Syarikat lah. So yang ni tuan-tuan bolehlah rujuk kepada NEC lah, National Electrical Code 310.14 lah. So tapi grade dia adalah berbeza lah. Grade dia adalah grade AA 8000 lah berbanding grade pada awalnya grade AA 1350. Ni contoh copper aluminium. Ni solid nampak ni solid. Ni copper clad aluminium, mana copper bersalut dengan aluminium lah. Ini adalah kabel bersaiz kecil luar. So ni yang dikatakan sebagai solid. Dia sehelai sebatang dia. Okey. So apa sebenarnya masalah penggunaan aluminium bersaiz kecil ni? So perpasangan tidak betul. So ni berkaitan dengan workmanship lah. So akan menghasilkan titik panas, hotspot lah English orang panggil lah. Which is bangunan kat Amerika ni banyak kan pakai kayu untuk buat rumah-rumah dia ni. So bila ada hotspot dalam dia punya dalam wiring dia tu, so dia akan menjadi punca lah untuk punca kebakaran. So kenapa dia jadi hotspot? Dia tidak membuang lapisan karat aluminium oksida. Kita akan go detail lagi lepas ni. Tidak menyapu lapisan anti karat, tidak membalut sepenuhnya skru terminal, sebab ni nak kena protect daripada udara lah. Kalau tidak dia akan mengarat, membuat lapisan aluminium oksida. Dan then dari segi workmanship juga tidak mengikat skru dengan tok yang kuat ataupun terlebih ikat. Masalah creeping ni masalah pengecilan logam itulah disebabkan panas sejuk apabila current lalu dalam konduktor tersebut lah. So okay. And then radius lenturan tidak cukup ataupun terlebih lah masa orang buat bending semua tu. Dia mudah patah tau kalau yang jenis solid aluminium ni. So kalau terlebih buat 10 kali pusing lentur-lentur tu boleh patah lah. Okay. Kalau lentur radius tu tidak cukup, dia akan jadi stress point kat situ. Lama-lama dia boleh patah lah dekat tempat stress point tu. So jadilah hotspot lah. Of course ni adalah hasil kerja yang tidak berhati-hati lah. Okay. And juga ketidaksesuaian Swiss atau sambungan disebabkan material yang berbeza. Kabel memang aluminium, tapi pada zaman 60-an, 70-an, penggunaan Swiss ataupun penyambung masih lagi menggunakan Swiss dan penyambung yang sesuai untuk digunakan dengan copper sahajalah. So bila ada logam ataupun material yang berbeza ni, adalah masalah-masalah yang timbul lah, menyebabkan menjadi hotspot dan punca kebakaran. Masalah creeping lah. Masalah kedua, masalah menggunakan kabel ni, masalah creeping. Aluminium dia akan mengembang lebih besar lah berbanding dengan keduli ataupun copper, cuprum apabila panas. So bila dia kembang panas sejuk ni, dan penguncupan ni menyebabkan tamatan boleh menjadi longgar dalam masa jangka yang panjang lah. So ini akan menyebabkan menjadi satu punca titik panas, which is hotspot, boleh menyebabkan jadi punca kebakaran. So ini masalah yang kedua. So masalah ketiga ialah pengaratan, oxidation. Aluminium memang akan mengerat lah. Apa-apa logam apabila terekspos kepada udara, adanya oksigen akan react dengan oksigen, menyebabkan dia jadi oxidize lah. Dalam kes ni aluminium akan menghasilkan satu lapisan aluminium oksida. Lapisan ni adalah bukanlah konduktor yang bagus. Bukan macam copper. Kalau copper dia banyak kan. Copper, CO2, CO3, ada yang mengarat jadi hitam, mengarat jadi warna hijau. Tapi walaupun pengaratan tu berlaku pada copper, tapi lapisan tu tidak begitu mengurangkan konduktiviti copper tu lah. Tapi lapisan aluminium oksida ni, dia mengurangkan konduktiviti aluminium menjadi sangat teruk lah. So jika kita tak buang lapisan ini semasa tamatan atau sambungan dilakukan, so dia akan menjadi satu titik panas lah ataupun hotspot sebagai contoh lah. Ni aluminium lah. So kena expose pada udara akan menyebabkan aluminium oxide. So kalau tuan-tuan mega lah bahagian ni dengan aluminium, tak dapatlah true short zero ohm. Akan ada sedikit rintangan. So rintangan ni
Katalah tuan pasang ni aluminium, belah atas ni copper dan ada lapisan ataupun aluminium lain, ada lapisan aluminium oksida. So electrical conduction antara aluminium bawah dengan aluminium atas ni tidak begitu baguslah, menyebabkan hotspot di kawasan pertemuan ni. Keempat, pengaratan galvanik ataupun galvanic corrosion lah. Sambungan aluminium kepada material lain seperti copper, besi dan keluli. So bila ada dua material berbeza, disebabkan siri kereaktifan dia boleh menyebabkan berlakunya galvanic corrosion lah. So apabila ada kehadiran elektrolit seperti air, mungkin daripada kondensasi, mungkin daripada kena air hujan ke apa kan. So boleh berlaku pengaratan galvanik antara dua material yang berbeza kereaktifan lah. So contohnya antara aluminium dengan besi ataupun aluminium dengan copper. So kontak antara dua material ni akan menjadi tidak bagus lah. Dia kontak resistant ataupun rintangan sentuhan menjadi tinggi lah. So bila rintangan sentuhan menjadi tinggi, ia akan menjadi satu lagi punca titik panas ataupun hotspot lah. Okey, ni adalah contoh lah. Kita ada aluminium, copper lah. So anode lah. So aluminium lama-lama dia akan dia sacrifice lah diri dia. Dia macam konsep cathodic protection lah. So anode ni akan sacrifice. Dia punya material akan semakin berkurang lah, material dia akan mengarat. So dia akan mengarat. So katalah bahagian aluminium ni kita ikat kepada copper. Copper ni adalah terminal, aluminium ni adalah kabel kita. So lama-lama aluminium kita ni akan mengarat dan mengecil lah. Dan rintangan sentuhan antara aluminium dan copper menjadi tinggi dan seterusnya menjadikan titik panas. Okey. Tapi kelebihan aluminium masih ada juga kan. Orang gunakan aluminium masih kat high voltage 132 semua tu. Tapi pertama, ini bukan kelebihan. Bagi luas keratan rentas yang sama, contohnya kalau kamu ambil aluminium 10 mm2 dengan copper 10 mm2, konduktiviti aluminium hanyalah 61% daripada kuprum. Sebagai rule of thumb, kita boleh katalah kamu nak pakai aluminium kabel menggantikan copper kan. So aluminium kabel tu sekurang-kurangnya mestilah 1.6 kali saiz copper. Contohnya dalam kes ni, kalau kita nak gantikan copper kabel dengan kabel aluminium, so kalau copper kabel 10 mm2, kabel aluminium adalah lebih kurang 16 mm2. So dia punya rule of thumb lah, maknanya saiz dia besar untuk membawa beban arus yang sama lah. So ini bukan kelebihan dia. Tapi kelebihannya adalah di sini lah. Kenapa kita gunakan dia pada 132 kV semua tu overhead line kan. Ni kalau kita bandingkan pada berat yang sama, tadi adalah pada luas keratan rantai yang sama. So pada berat yang sama, arus yang boleh dibawa oleh aluminium adalah lebih kurang 200% berbanding arus yang boleh dibawa oleh kuprum lah. So arus maksimal yang boleh dibawa lah. Contohnya kalau ada 100 kilo copper dengan 100 kilo aluminium, 100 kilo aluminium tu boleh bawa contohnya 200 M berbanding copper tu yang boleh bawa 100 M sahajalah. So pada voltan yang tinggi, so itulah, inilah kelebihan dia. So kalau kita nak pada voltan tinggi, aluminium lebih meluas digunakan lah. Sebagai contoh dekat air bundle kabel kan, ABC yang kita jumpa kat tepi-tepi jalan tu 11 kV, 33 kV. Sebab dia bila berat dia boleh carry current yang tinggi, so berat dia lebih ringan lah bandingkan copper. So lebih mudah untuk dikendalikan lah. Dan kita juga pada 132 kV dan overhead line kita gunakan aluminium core steel reinforced cable lah, ACSR. So itu kelebihan dia lah. Alright. So sekarang ni kita tengok standard ST kata kabel 16 mm2 ke bawah tidak boleh digunakan di kediaman di Malaysia. Tapi kita tengok industri kabel, adakah dihasilkan kabel-kabel yang bersaiz kecil ni
So kalau industri kabel, dia mestilah nak buat sesuatu tu, dia akan tengok kepada akta peraturan elektrik sebuah negara kan. Contohnya kalau kilang-kilang kabel kat Malaysia ni, sebab semua demand supply ni akan bergantung nombor satu kepada akta. So kalau akta kata tak boleh pakai, so takkan ada kuranglah demand untuk saiz tersebut. Kedua ialah piawaian antarabangsa ataupun national standard lah. Ketiga, of course, keperluan pengguna lah. Kalau keperluan pengguna tu memang tinggi, dia memang nak guna kat saiz ni orang guna, then mungkin akan dihasilkan lah kabel yang aluminium bersaiz kecil. So kita browse through to internet semua, kita carilah kilang-kilang yang biasa buat kabel ni, kita tengoklah apa saiz terkecil yang dihasilkan. So sebagai contoh, ada satu kilang antarabangsa Hello Cable. Hello Cable, dia menghasilkan yang paling kecil lah 8 AW gauge lah, kabel aluminium atau lebih kurang 8.36 mm square lah. Okey, bawah daripada 8 AW gauge memang tak ada lah. So kalau tengok NEC pun memang size starting dia pun around 8 AWG lah. So bawah lebih kecil daripada 8 dia tak ada. AWG ni dia terbalik kan. Makin besar nombor dia makin kecil kabel lah. So kalau 6 AWG tu lagi besar daripada 8 AWG lah. Okey. Ketiga, ni Malaysia pula lah. Malaysia ada Universal Cable. Universal Cable. So Universal Cable dia ada menghasilkan lebih kurang 6 mm square lah. Mungkin ini adalah untuk industri ekspor dia. So kalau ikut Malaysia memang kita tak pakai lah bawah daripada 16 mm square. So kabel aluminium mesti pakai lebih besar daripada 16 mm square lah. Okey. So industri ada menyediakan lah kabel-kabel besar kecil ni. Tapi mungkin ada market-market mereka tertentu lah. Okey. Jadi, setelah kita dah bincangkan mengenai apa kelemahan-kelemahan kabel aluminium dan apa yang telah dikelolakan dalam industri dan akta elektrik negara Malaysia, adakah penggunaan aluminium ni masih sesuai dan selamat? Okey. Kita tengok dari segi akta lah. So, Akta Elektrik 1990 dan Peraturan Elektrik 1994 berdasarkan garis panduan pendawan elektrik bangunan kediaman 2008. So, kita boleh menggunakan kabel aluminium lah untuk kediaman. Tapi saiz minima dia mestilah lebih besar daripada 16. So, the next size minima would be 25 mm square lah. Saiz seterusnya 16, 25 dan 50 lah. Okey, so bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Tapi minima saiz 16 mm square untuk bangunan kediaman lah berdasarkan garis panduan pendawaian elektrik lah. Juga apabila kita membuat tamatan atau sambungan aluminium kepada logam lain, kita kena gunakan lap atau penyambung kabel jenis dui logam ataupun bimetal lah, ataupun transition bimetal lah. So contohnya kita nak buat antara kabel aluminium kepada copper punya busbar ataupun copper punya termination. So kita kena pakai jenis bimetal punya lap lah. Sebab nanti bimetal tu dia akan menyebabkan pengembangan dan penguncupan tu adalah sekata antara dua material yang berbeza lah. So masalah creeping tu boleh dapat dielakkan lah. Kalau kita pakai juga kabel aluminium jenis padat kan, solid kan, kat Malaysia ni memang susah nak jumpa lah. So keliman buat bulat lekukan dalam. Keliman ni adalah crimping dalam bahasa Malaysia. Kalau jointer ke wireman, kita pakai term crimping lah. Circular deep indent crimping lah, mesti digunakan untuk kabel aluminium jenis padat dan solid lah. Okey, tapi kalau nak pakai jenis hexagon sebenarnya boleh dibenarkan juga. Tapi penyediaan kabel tu mestilah baiklah, maknanya permukaan aluminium tu kena dikasarkan untuk membuang lapisan aluminium oksida semua tu, dan barulah kita boleh gunakan
hexagon punya crimping lah. Tu yang biasa kita jumpa, hexagonal punya crimping lah. Tapi kalau jenis kabel aluminium memang jenis standard kehelaian dan keliman hexagon dibenarkan lah. Okay. Alright. So ni adalah jenis-jenis crimping . So kita ada circular. So ni indent crimping . So biasa tuan-tuan jumpa mungkin hexagon . Hexagonal punya crimping . Untuk kabel copper. So this is the indent crimping lah. So kalau deep dia dalam lah. Asalnya dia bulat lah. Sebelum dia buat crimping tu bentuknya adalah bulat. So lepas dia crimp, dia tekan. Dia tekan ni salah satu kebaikan ditekan. Bila ditekan, dia akan memecahkan juga lapisan aluminium oksida pada permukaan aluminium tersebut lah. Menyebabkan kontak lebih baik lah antara lug dengan kabel tu lah. Ni adalah contoh bimetal punya lug . Kita ada copper untuk disambung kepada copper busbar ataupun copper termination. Dan sebelah ni adalah aluminium yang disambung kepada kabel lah. So kat sebelah ni 100% aluminium, 90% aluminium, 10% copper. Dia ada dipanggil transition lah. Maknanya daripada sini aluminium semakin berkurang dan bertukar menjadi copper lah. So that pengembangan apabila pengembangan dan penguncupan ni adalah sekata antara dua material yang berbeza. Okey. Cara pemasangan . So pendawai elektrik lah, bila dia nak menggunakan aluminium ni, dia mestilah mengambil langkah yang berjaga-jaga agar teras konduktor tu tidak mudah rosak. Tidak boleh terlebih lentur kan. Dan langkah kerja bagi tamatan sambungan berbeza logam, mana kena consider bimetal semua tu. And then make sure kena hapuskan lapisan aluminium oksida sebelum tamatan dilakukan. Mana kena kikis dulu sikit kan. Kalau ada lapisan aluminium oksida sebelum dilakukan lah. So that contact dia punya sentuhan rintangan tu menjadi baik lah, contact resistant tu. And then kita juga kena menyapu lapisan anti karat ataupun corrosion inhibitor, anti-corrosion punya layer lah. Menyapu mana-mana permukaan aluminium yang terdedah dengan lapisan anti karat. Sebenarnya lapisan anti karat ni mengelakkan oksigen daripada ada kontak dengan lapisan luar aluminium yang terdedah itulah. So takkan berlakulah pengaratan menjadikan lapisan aluminium oksida. Okey. Dan finally penggunaan aluminium lah, jenis aluminium. Janganlah menggunakan lagi grade AA1350. Gunakanlah grade AA8000 lah. Yang ni telah diwatakan dalam NEC lah, standard lah. So dia grade AA8000 ni ada lebih baik dan tahan lasak lah. Dia lebih mudah dilenturkan, tidak mudah patah. Dan saiz dia masih lebih besar lah bandingkan copper pada rating yang sama. Okay. So ni sedikit tambahan. Apa sebenarnya beza AA1350 dan AA8000? Ni saya didapatkan daripada sinilah, link sini . So AA1350 ni kita boleh katakan adalah hampir pure aluminium lah. Walhal AA8000 ni adalah aluminium alloy lah. So dia ada campuran aluminium dan ni lah. Cuma saya tak dapat jumpa lagi berapakah campuran dia lah. Okay. So kalau tengok ini adalah perbandingan antara A8000 dan copper lah. So saiz dia masih sedikit besar untuk carrying capacity yang sama. So tapi untuk material A8000 dibenarkan untuk dibuat di kediaman lah. Ni di Amerika Syarikat lah. Malaysia kena lebih besar daripada 16 mm2 untuk kediaman . Okey. So saya juga ada menghasilkan ni dalam bentuk macam white paper lah, white paper sempoi ni. Penggunaan kabel aluminium. So tuan-tuan boleh download kemudian. Jika tuan-tuan rasa material ni bagus untuk dikongsikan, saya harap tuan-tuan bolehlah sharekan ni kepada rakan-rakan elektrikal tuan-tuan sekalian. Dan jangan lupa untuk sub kepada YouTube channel saya dan juga pada FB page saya, Crux of E, dan juga saya juga mempunyai website cruxofe.com serta Instagram lah, alias Crux of E . Jika ada apa-apa persoalan, bolehlah emailkan kepada email di sini, cruxofe@gmail.com, ataupun nyatakan di dalam komen di bawah lah.
Okey, sekian lah. So, artikel ada di sini. Ini adalah PowerPoint yang tuan-tuan tengok tadi. Kedua ialah material ni lah. Artikel ni telah dituliskan dalam lebih kurang 2 muka surat saja. Boleh di-download pada link di sinilah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.